Belakang tu pakai green screen eh? Oh. Tak dengar, tak dengar. Kejap Ustaz, tengah nak center-centerkan muka, kedudukan. Okey, muka Ustaz pun dah nampak okey. Okay. Okey. Belakang tu green screen lah? Macam mana? Belakang tu green screen? Iya, betul. Green screen. Okay. Nampak Islamik dan cantik ke Ustaz kan? Nampak Islamik ya. Okay. Okey Ustaz, ready ya? Okay, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari Isnin 26 hari bulan 10 2020 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1442 Hijrah, 9 Hijrah hari ini. Sekali lagi kami daripada kluster kepimpinan di bahagian Bina Insan di bawah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILID Kementerian Belia dan Sukan hari ini diberi peluang sekali lagi untuk bersiaran dalam keadaan norma yang baru yang sekali kedua kita lalui, iaitu fasa PKPB ya, kita semua hari ini sekali lagi, tetapi kita diberi peluang untuk bersama-sama. Walaupun bekerja, ada yang bekerja daripada rumah, ada yang bekerja di pejabat, tapi hari ini kita diberi peluang untuk berkongsi ilmu bersama panel jemputan kita, yakni Ustaz Zulkifli bin Ahmad ataupun dikenali dengan mesranya adalah Zul Pandan, yang merupakan seorang mudir di Ma'had Al-Quran Al-Syafi'i dan juga yang merupakan seorang motivator dan juga seorang pendakwa bebas yang sering kali berkongsi ilmu yang sangat menarik, yang ilmunya kata apa, tajuk-tajuk perkongsiannya kadang-kadang tu di luar jangkaan kita ya. Dan hari ini kita berpeluang bersama beliau dan tajuk yang kita akan bawa pada hari ini adalah memimpin dengan hati. Kalau kita bercakap Ustaz, daripada mata jatuh ke hati, tetapi hari ini daripada hati tu kita gumpal-gumpalkan menjadi memimpin dengan hati. Jadi tanpa melengahkan masa, banyak ni tengah orang kata apa, nak mendengar orang kata apa perkongsian ilmu daripada Ustaz. Bukan kami saja di KBS ni, tetapi daripada kementerian-kementerian lain, daripada jabatan-jabatan lain, daripada orang awam sendiri. Kan? Hari ini kami semua nak mendengar daripada Ustaz perkongsian ilmu yang sangat manfaat daripada Ustaz berkenaan memimpin dengan hati. Silakan Ustaz. Auzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, duribat 'alaihim dhillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim. Kasih pada Puan Izan yang jadi moderator pada pagi ini, dan terima kasih pada pihak ILID, terutama pengusaha-pengusaha atas lah yang sudi untuk menjemput saya pada pagi ini untuk bersama. Dan mudah-mudahan dengan new norm ni kita berada dalam satu ruang yang baik, sebab kita tak boleh berhenti. Apa jua masalah yang datang, kita kena adjust sampai dia menjadi peluang. Ni yang dikatakan
tukar disaster to be opportunity kan. Tukar masalah tu untuk jadi peluang. Jadi alhamdulillah hari ini menyebabkan ramai dah orang sudah menukar daripada kuliah di bertemu secara offline, hari ini kita dah masuk dalam online. Walaupun mungkin tahap awal ni nampak macam agak kekok sikit kan. Saya pun tak prepare green screen belakang sebab kita belum jadi normal yang betul-betul normal lagi. Kita baru nak new norm. Jadi insyaAllah. Cuma apa yang menariknya adalah inilah peluang untuk kita berinteraksi. Dan saya baru ni pun ada jemputan daripada sebuah sekolah berasrama penuh untuk budak-budak Tingkatan 5, untuk adik-adik Tingkatan 5 yang nak mengambil peperiksaan SPM. Mereka dalam tempoh untuk masuk SPM, dia orang tak boleh balik dan kebetulan berlakunya PKPB ni menyebabkan kita daripada KL tak boleh pergi ke Pahang, tak boleh keluar pada negeri Selangor. Saya patutnya dijemput pergi ke situ secara offline. Tapi dia dapatkan hari itu pihak pengurusan, pihak PIBG sekolah, mereka set up tu cantik. Jadi menyebabkan kita gunakan online tu sebab saya boleh interaksi dengan pelajar-pelajar di situ tanpa pergi ke sana. Jadi saya kira ini peluang dan ini menjimatkan banyak benda lah. Satunya jimat masa, jimat kewangan, jimat dari segi keletihan. Saya tak perlu sampai ke sana. Macam inilah kalau terpaksa buat di iLead ni, pergi ke iLead, jadi dia akan jadi jadi banyak effort yang kita kena buat lah. Tapi dengan new norm sebenarnya dia peluang untuk orang beralih kepada Facebook. Lagipun untuk pengetahuan lah, sebenarnya program agama ni sebenarnya orang suka. Cuma orang tak ada masa nak pergi ke tempat tu. Jadi bagi saya bila ada program macam ni, kita dapat menarik orang yang lintas-lintas di Facebook ni. Sebab Facebook ni tempat lintas. Siapa yang duduk tengok Facebook, dia akan terlintas-terlintas. Kalau dia berkenan di hati, dia akan start sekejap, kemudian dia akan scroll benda lain. Tapi di situ memberikan gambaran pada kita bahawa ini peluang yang kita kena ambil untuk menyampaikan Islam. Jadi alhamdulillah, balik pada tajuk kita tadi, memimpin dengan hati. Sebenarnya tajuk ini, tajuk yang sangat menarik kalau kita faham, kita belajar, kita tahu apa maksud tajuk ini. Sebab tajuk inilah tajuk yang sangat berkena, mengena dengan kita sebagai umat Islam. Sebab Nabi itu sendiri, ramai orang berkata Nabi tahu semua benda. Nabi reti semua benda. Sebenarnya, kalau kita faham benar, Nabi SAW kepakarannya adalah dia tahu macam mana nak tarik orang dengan hati. Sebab tu ramai orang yang mencintai Nabi kerana mereka mencintai dengan hati. Sebab Nabi bagi hati dulu. Nabi bagi love dulu. Sebab tu kalau orang cerita pasal tentang kecintaan, kesukaan, Nabi ni dia tidak datang dengan fact. Dia datang dengan emosi, dia datang dengan perasaan dulu, feeling. Nabi adalah orang yang paling pandai untuk bermain feeling manusia. Jadi sebab tu kalau cakap memimpin dengan hati yang menyebabkan sahabat sanggup mati kerana Nabi itu, di situlah menunjukkan Nabi memang pandai. Bahkan Nabi bukan pandai tu Nabi tak ambil apa-apa action. Nabi pandai tu kan Nabi buat tindakan. Contoh, di dalam satu peperangan dalam satu peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Perang Gali Parit ni, yang cadangkan untuk Gali Parit ni adalah Salman Al-Farisi. Jadi bila Salman cadang Gali Parit ni adalah cadangan yang baru, yang tak pernah ada sebelum tu. Cadangan ni adalah cadangan yang luar kotak, luar pemikiran. Orang Arab tak pernah jumpa. Sebab tu, di antara sebab kemenangan Perang Ahzab ni adalah salah satunya adalah kerana cadangan yang dibuat oleh Salman Al-Farisi. Sebab taktikal itu tak pernah diketahui oleh orang-orang Arab. Jadi mereka datang tu terkejut. Sebab depan kota Madinah tu ada parit yang sangat besar yang melingkungi kawasan kota Madinah yang lebarnya sangat jauh. Dalamnya menyebabkan kalau kuda jatuh tak boleh naik. Ini strategi yang orang Arab tidak pernah tahu. Maka ketika itu para sahabat memuji Salman. Orang-orang Ansar kata, Salman minna, Salman minna. Salman daripada kelompok kami. Salman daripada kelompok kami. Mari pula orang Muhajirin kata, Salman minna, Salman daripada kelompok kami. Nabi dia pandai buat tu. Di tengah-tengah tu Nabi datang, Nabi kata, Salman min ahli baiti. Salman tu daripada keluarga aku, daripada ahli bait aku. Salman ni adalah keluarga aku. Maknanya Salman ni kalau Nabi nak bagi faham, Salman ni adalah kerabat aku, kerabat diraja aku. Begitulah kalau kita boleh fahamkan bahawa macam itulah Nabi memimpin dengan hati. Sebab tu datang siapa pun kemukakan masalah kepada Nabi, Nabi tidak jawab dengan hukum. Nabi jawab dengan hati. Sebagai contoh,
Ada seorang yang teringin nak berzina. Bila dia nak berzina, dia minta izin ke Nabi. Dia kata, Rasulullah, aku sangat nak berzina. Bolehkah aku berbuat demikian? Nabi tak kata hukumnya haram. Nabi kata tak boleh benda tu jangan. Nabi kata cuba bayangkan. Hang suka tak kalau orang berzina dengan mak hang? Hang suka tak kalau orang usik adik hang? Hang suka tak kalau orang mari nak buat benda yang macam hang nak buat ni kepada family hang? Laki-laki terjawab, oh tak suka Rasulullah. Maknanya Nabi lebih utamakan feeling. Sebab feeling ni adalah faktor besar untuk mengubah satu keadaan. Jadi sebab tu, kalau faham konsep ni, fahamlah kenapa kita bicara tajuk memimpin dengan hati. Sebab di saat ini, banyak pemimpin bersikap predator. Oh, yang ni susah ni. Yang kita hadapi sekarang ni, tak kira lah pemimpin company ke, pemimpin masyarakat ke, dia lebih fikir, aku makan dulu. Sedangkan Nabi ajar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Utama kau orang lain dulu sebelum aku makan kamu dulu. Sebab tu dalam satu peristiwa, bila Nabi pergi berhijrah, Nabi sedang pergi berhijrah dengan beberapa orang. Nabi pergi dengan Abu Bakar, Nabi pergi dengan Amir bin Fuhairah, Nabi pergi dengan Abdullah bin Uraiqith. Ini di antara orang yang ikut Nabi. Mana kali ikutnya ada 4 orang yang berhijrah bersama dengan Nabi. So bila berhijrah tu sampai di tengah jalan, mereka bertemu dengan satu family namanya keluarga Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad. Family ni depa duduk tengah perjalanan tu, duduk tengah di perjalanan Nabi lalu. Sebab Nabi ni tidak lalu jalan biasa. Jadi pertemuan dengan keluarga Abu Ma'bad itu adalah pertemuan yang jarang-jarang terjadi. Sebab jalan tu jalan orang tak lalu. Tapi bila Nabi singgah di situ, Nabi tanya, kambing ni ada susu tak? Ummu Ma'bad kata, kambing ni lama dah dia tak ada susu apa. Nabi kata, boleh tak aku nak perah susu? Ummu Ma'bad kata, kalau boleh keluar susu, perahlah. Nabi perah dan keluar susu. Itu satu mukjizat lah. Cuma nak cerita bukan set mukjizat tu. Nabi perah kali pertama, Nabi bagi kepada yang lain minum. Nabi bagi kepada Amir bin Fuhairah dulu. Nabi bagi kepada Abdullah bin Uraiqith. Lepas Nabi bagi pada Abdullah bin Uraiqith, baru yang ketiga Nabi bagi pada Abu Bakar As-Siddiq. Lepas mereka dapat last tu baru Nabi minum. Itu adab yang Nabi ajar. Sebagai pemimpin, orang lain kena makan dulu. Baru last kita makan. Itu memimpin dengan hati. Hari ni duk jadi, orang lain, biar pemimpin makan dulu. Rakyat susah ataupun orang bawahan susah. Sebab tu, percaya tak? Benda inilah perjuangan sebenarnya. Dia bukan hanya cakap kosong, dia adalah perjuangan yang harus diperjuangkan. Sebab kebanyakan orang yang memimpin company, dia fikir orang lain tu adalah pekerja. Dia anggap orang lain tu adalah alat. Sebab tu pekerja pun dia samakan dengan mesin. Kalau mesin rosak, manusia sakit, dia samakan pekerja tu dengan mesin. Yang ni yang Nabi tak ada. Nabi yang dia adalah, semua adalah manusia, kena layan sebagai manusia dan hidup dengan manusia. Jadi itulah awalnya saya nak cerita bahawa betapa hebatnya kepimpinan Nabi. Bila kita pilih tajuk memimpin dengan hati, kita memilih untuk menjadikan Nabi sebagai contoh. Kerana Nabi memang lead by heart, dia bukan lead by head. Maknanya bukan dia memimpin berdasarkan jumlah, berdasarkan hati. Itu yang hebatnya Nabi SAW. Saya kata dulu. Okey, macam ni Ustaz. Ya. Kupasan pertama ni sangat menarik dan saya nak menyentuh sedikit berkenaan dengan apa yang dibawa oleh Kiai A.A. Jim. Kiai seorang pendakwah Indonesia yang sangat-sangat terkenal yang bercakap tentang memimpin daripada hati. Kiai memang ada bercakap macam mana Ustaz bercakap. Hati hanya bisa disentuh dengan hati. Ya. Atau Kiai A.A. Jim yang merupakan seorang pendakwah yang sangat terulung di ada Malaysia. Hati itu disentuh dengan hati. Tetapi kalau kita melihat pula itu Islam. Okey, itu Islam. Tetapi mungkin apa yang Ustaz cakap tu mungkin ada betulnya. Kan? Tapi kita tak mengamalkannya sepenuh hati. Ya. Bila kita tengok balik psikologis, kita tengok balik budaya barat. Saya mengambil contoh buku Leader Eat Last. Simon Sinek. Bila kita baca tentang buku Simon Sinek, Leader Eat Last sebenarnya sangat memberi inspirasi bahawa menjadi seorang pemimpin, kita perlu bermula dengan hati, perlu peka orang di sekelilingnya dan perlu peka dengan
siapa yang kita bekerjasama. Boleh. Tapi hari ini benda tu mungkin berlaku tetapi bukan satu benda ataupun norma yang begitu popular. Apa pandangan Ustaz? Sebab tu bila sebut tentang memimpin dengan hati, sebenarnya dia bukan berbentuk agama tau, dia adalah universal. Kalau orang faham tajuk ini, sebab tu tajuk ni tak patut dikhususkan kepada orang Islam saja. Sebab dunia ini akan jadi lebih baik apabila semua orang memimpin dengan hati. Sebab tu buku Leader Ikhlas tu adalah buku Simon Sinek. Yang kita lihat buku tu adalah satu gambaran. Sebab dia bermula dengan buku Start With Why. Bila dia start with why tu, dia nak cari purpose. Bila dia dah dapat purpose kita adalah menjadikan dunia ni lebih baik. Jadikan dunia lebih bagus. Sebab selama ni orang memimpin adalah bukan jadikan dunia ni lebih bagus. Orang memimpin hari ni adalah aku kena makan dulu, aku kena dapat semua, apa tu aku bagilah sumbangan ke orang. Tak. Dia ubah style pemikiran. Simon Sinek ni dia bawa satu pemikiran baru, pemikiran yang hari ni banyak company kecam dia. Dia pernah sebut bahawa apa yang dia bawa ni orang semua kecam dia. Di Amerika kebanyakan company besar kecam dia. Tapi sebab contoh-contoh yang dia bagi dalam buku tu, contoh-contoh yang sangat universal, contoh-contoh yang sangat masuk akal. Contoh yang dia bagi tu menyebabkan kita dengar tu sebagai seorang Islam pun kita tak perasan dia tu agama Kristian. Kan? Contoh yang dia bagi, contoh adalah sebagai contoh dalam awal-awal buku tu dia cerita pasal tentang Johnny Bravo. Johnny Bravo ni adalah seorang pilot yang bawa kapal ataupun bawa pesawat. Pesawatnya adalah tujuan untuk menjaga truk yang ada di bawah. Ni kalau tengok apa yang berlaku tu adalah di Afghanistan. Sudah tentu kalau nak ikut cerita, kita tak bolehlah cerita pasal Johnny Bravo ni sebab Johnny Bravo ni dia berperang dengan orang-orang Afghan. Tapi yang kita nak cerita adalah side yang bagus apa yang dia buat. Johnny Bravo ni mendengar satu ucapan daripada radio. Maknanya dia ada radio yang berfungsi memberitahu di bawah. Di ground memberitahu apa dia? Truth in contact. Maksud dia kami kena serang. Kami sedang menghadapi risiko diserang. So untuk menjaga sebab di bawah tu ada 22 askar yang berjalan. Tugas Johnny Bravo ni adalah untuk pastikan mereka selamat. Tapi dia tak dapat arahan. Patutnya kali ikut dia boleh berpatah balik untuk buat standby, untuk buat persediaan. Tapi kali itu dia rasa tak boleh. Kalau aku balik, 22 orang ni akan mati. Maka dia fikir dengan hati. Ingat, ada beza tu orang memimpin dengan hati dengan orang memimpin dengan otak. Orang memimpin dengan otak, memimpin dengan akal, dia akan lebih logik. Dia akan lebih nampak numbers. Dia main numbers game. Kan hari ni banyak orang cakap tentang revenue, cakap tentang ROI, cakap tentang investment, cakap tentang margin. Dia tak cakap tentang human. Dia tak cakap apa perasaan pekerja kita kalau kita tak bagi bonus. Tak. Tapi Johnny Bravo, John Bravo ini, dia ada satu perasaan. Dia kata tak boleh. Kalau aku patah balik, truk dia bawah ni akan mati. Dia sedang dia kena ambush. Yang dibuat apa dia? Kebetulan pada masa itu adalah tahun 2002. Tahun 2002 ni, keadaan pesawat Amerika tidak memiliki peralatan yang canggih. Maka dia terpaksa turun juga daripada awan, masuk ke bawah. Kalau dia tak betul kiraan, dia akan merempuh Gunung Ganang. Sebab kawasan itu Gunung Ganang. Afghanistan kawasan Gunung Ganang. Dia akan merempuh Gunung Ganang. Tapi dia turun juga dan dia melakukan komunikasi dengan orang bawah. Dia kata, kamu berada di mana? Dia pun jawab, kami berada sebelah kiri. Baik, berhati-hati aku nak tembak sebelah kanan. Tembak itu hanyalah dia ramalkan. Dia fikir, dia bukan sure, cuma dia buat kiraan. Dia buat kiraan supaya pesawatnya tak terhempas, dia buat kiraan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Kiraan tu adalah untuk pastikan kapalnya tak bertemu dengan bukit. Bila dia tembak, lepas tu terdengar suara orang kata, oh teruskan, kamu boleh tembak dah sebab musuh dah mati. Dia berjaya menyelamatkan mereka yang di bawah dengan tindakan beraninya. Kalau dia memimpin by head, bukan by heart, dia akan patah balik. Sebab dia arahan dia, kalau tempat tak selamat, tak secure, pesawat kena patah balik. Kalau dalam minda-nya berfikir pasal numbers, dia kata kalau pesawat ni jahanam, aku akan merugikan kerajaan. Tak apalah 22 orang mati ni, ada troop lain boleh ganti. Itu pemikiran predator.
Pemimpin predator memang fikir numbers. Dia lebih sayang numbers, dia lebih cintakan numbers, dia lebih suka bermain tentang numbers. Dia tak peduli pun pekerja kena pecat, dia tak peduli pun orang jatuh. Di situlah yang menyebabkan akhir sekali dia berjaya menyelamatkan 22 orang. Saya masih nak cerita dalam buku tu, di The Atlas tu, apa yang John Bravo dapat? Apa yang Johnny Bravo dapat? Dia tak dapat apa? Dia tak dapat anugerah, dia tak dapat pujian pun, dia tak dapat liputan pun. Baru-baru ni saja bila TED Talk panggil dia untuk memberikan pengisian, barulah dia bagi cerita dia. Tapi dia tu sendiri tidak dapat apa-apa anugerah. Anugerah terbesar yang dia dapat adalah bila selamat mereka balik ke Amerika, mereka jumpa balik. Jumpa balik. Atau bila selamat tu mereka berjaya bertemu semula. Dapat jumpa balik. Trup yang di bawah bila tahu dia ni lah yang selamatkan kita itu berpelukan. Terima kasih, bravo, kerana hang kami semua selamat. Itu saja action yang terjadi. Sebenarnya itulah yang mahal. Tapi untuk bisnes, orang tak nampak yang tu. Untuk bisnes, untuk company, untuk lead, orang tak nampak yang tu. Orang tak nampak. Kita kena melihat potensi. Look by potential. Bukan look by numbers. Orang ni tak excellent lah. Dia kena buanglah pada company, dia tak excellent. Orang ni kurang bagus lah. Dia ni pekerja biasa, kenapa nak bagi istimewa? Nampak tak? Di situlah menunjukkan bahawa di barat hari ni pun, orang dah berjuang. Mesti lead by heart. Kalau dah di barat pun ada perjuangan tu. Kalau kita orang Islam masih bermain predator. Saya tengok hari ni, businessman kita di Malaysia banyak games tu lah. Bina orang bawah, buat rangkaian bawah sebab dia nak kaya. Orang bawah susah, dia hanya, awak boleh buat. Awak mesti pergi jauh. Awak mesti bagus. Dia sebenarnya, bagus tu bukan untuk orang tu. Bagus tu untuk dia. Lagi banyak orang tu buat sale, lagi dia untung. Inilah orang yang memimpin dengan kepala. Memimpin dengan numbers. Sebab tu game dia, lagi banyak orang bawah, lagi dia kaya. Ini scammer lah ni. Walaupun kita nak kata tak nak marah, tapi itulah scammer yang mereka ni jadi secara sah. Yang apa nama Macau, geng Macau tu dia scammer tak sah. Hak dia jenis scammer sah. Buat orang bawah, tapi dia tak fikir pun orang bawah jadi apa. Bagi dia nak tengok sale. Bagi dia nak tengok benda masuk. Dia tak pernah fikir pun masalah. Ini yang jadi, yang duduk di sekitar kita hari ni. So kita kena ubah sikit lah benda tu. Itu yang kita melihat kepada komuniti yang besar. Satu komuniti ataupun satu organisasi ataupun satu komuniti yang besar. Sekarang sebelum kita bercakap, orang kata apa, melihat pada organisasi yang besar, macam mana pula kita sebagai individu untuk nak memujuk diri kita, kan, untuk menjadi seorang pemimpin yang boleh memimpin dengan hati. Sebab sesuatu organisasi itu atau agensi itu, macam contoh kalau saya di bawah tim saya perlu menjadi seorang follower kepada ketua saya juga perlu ada kekuatan itu untuk orang kata apa, membentuk jati diri saya supaya saya dapat menjadi seorang follower yang baik. Tapi bagaimana kalau kita nak memimpin diri kita ni, sebab kita juga selalu berbolah dengan hati. Kadang-kadang kita tak puas hati, kita nak luah tak boleh. Kita rasa tak puas hati, kita nak luah, kita takut, kan? Ini juga secara tidak langsungnya tak banyak sikit dia ada perkaitan. Bila memimpin dengan hati ni sebenarnya dia ada sedikit sebanyak dia berkenaan dengan individu itu sendiri. Ustaz, ada cerita ataupun ada orang kata apa, perkongsian yang lebih orang kata apa, lebih lagi orang kata apa, lebih membuatkan kita lebih bersemangat bila Ustaz berkongsi ni, kita lebih bersemangat macam mana kita sebagai individu untuk memimpin dengan hatinya. Sebab tu benda memimpin dengan hati ni, pertama sekali dia kena jelas. Nombor satu, dia kena jelas dia tu siapa. Dia tu siapa? Dia tu jenis mana? Dia jenis orang mana? Kan? Sebab hari ni kalau orang tu belum kenal dirinya, betul-betul lah yang ulama dah sebut, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia akan kenal Tuhan dia. Mana persoalan hari ni adalah ramai orang dia tak kenal diri dia siapa. Dia ni pattern mana? Sebab manusia ni ada dua jenis. Satu Y type, yang kedua how type. Y type ni adalah orang vision, orang yang selalu fikir, orang yang selalu buat perancangan. So orang yang jenis ni, dia biasa jadi pemimpin. Dia takkan jadi follower sebab dia ada idea. Dia ada benda nak buat. Ini macam Jack Ma, macam Jeff Bezos, macam Warren Buffett.
Ini orang-orang yang memang ada leadership. Dia berteraskan why type. Kan? Ada satu lagi kelompok, dia berteraskan how type. Sebab tu pemimpin-pemimpin jangan sombong. Sebab tanpa how type, mereka tak akan boleh deliver why type mereka. Lepas tu saya pernah buat video cerita pasal Disneyland. Disneyland. Pasal Walt Disney. Kan? Walt Disney ni sebenarnya dia ada abang namanya Roy Disney. Roy Oliver Disney ni orang yang duduk di belakang belakang Walt Disney. Walt Disney kata, kalau tanpa abang aku dah lama aku kena penjara sebab aku tak tahu cek masuk bila, keluar bila, aku mudah kena tipu. Roy Disney lah yang set up belakang dia. Yang duduk belakang dia, yang tahu apa yang lemahnya Walt Disney ni. Walt Disney tak kerti management. Dia tak tahu benda-benda kecil. Benda tu kita kena jelas. Kalau kita follower, kita jenis mana? Kalau kita jenis how type, baru kita boleh tahu. Kita nak posisi diri kita di mana, benda apa kita nak bercakap, apa leadership kita di situ. Sebab kalau kita belum kenal kita siapa, tu susah. Sebab hari ni banyak pekerja, dia tak tahu dia jenis mana. Aku ni bukan orang vision. Aku ni kalau bos suruh, aku boleh deliver. Kalau bos perlu, aku boleh deliver. Dia adalah orang yang how type. Orang how type ni sangat diperlukan oleh leader. Tanpa mereka, idea hanya tinggal idea. Kan? Macam yang berlaku kepada WhatsApp. Kita semua pakai WhatsApp kan. WhatsApp ni dia ada 2 orang yang buat WhatsApp. Sebab tu dalam dunia ni mana ada seorang, dia mesti ada 2 orang. Kalau tengok macam mana terjadinya Apple, orang sebut dia ada Steve Jobs. Tak, Steve Jobs itu adalah Y type. Dia hanya reti idea, tahu vision nak pergi mana. Tapi untuk deliver benda tu, dia perlukan kawan dia. Nama kawannya adalah Steve Wozniak. Wozniak yang tolong deliver apa yang dia nak. Kan? Begitu juga Microsoft. Bila Microsoft dia set up, Bill Gates tak boleh buat seorang. Dia ada kawan dia. Kan? Paul Allen ni lah yang bantu dia untuk jadikan benda lebih baik. Macam WhatsApp. WhatsApp ada 2 orang. Satu orang yang ada vision, satu technical. Maknanya how dengan why. Jangkung, orang yang ada idea nak buat. Tapi dia tak boleh pergi jauh sebab dia perlukan seorang yang bernama Brian Acton. Brian Acton ni lah yang menyebabkan dia boleh deliver. So, leader pertama kali dia kena sedar, dia tak boleh berbangga sebab dia hanya ada idea tahu. Dia tak akan boleh buat apa. Cuma sebab kebetulan orang yang jenis how type ni ramai. Tu dia berbangga sangat. Sebab dia rasa dia precious matter, dia bagus. So dia rasa aku boleh pilih siapa saja. Tapi kena ingat, walaupun how type ni banyak, tapi orang yang jenis how type mesti yang kena dengan dia. Kalau tak kena tak boleh buat. Itu kena faham di situ. So kalau kita tahu kita jenis follower, kita jenis boleh deliver, kita kena tahu bahawa tanpa aku dia tak boleh buat. So di situlah kita akan rasa berbangga, aku boleh deliver. Di situlah kita kena rasa bahawa dia kena dengar juga cakap aku dalam bab teknikal, dalam bab macam mana nak sampaikan. Dia tak boleh semua pakai kepada dia saja. Di situlah kita mulakan proses. Kita memimpin dengan hati. Di part kita boleh bagi pandangan. Bos, tak boleh gini. Kalau buat gini, dia akan jadi gini. Kecuali teknikal itu boleh diberikan pandangan yang lebih baik. Boleh bos tadi, tak apalah. Tapi ceritanya adalah, orang teknikal adalah orang yang boleh memberikan pandangan dalam bab dia. Dia mesti tahu dia boleh bagi pandangan apa. Kalau bercakap tentang vision, mungkin dia tak clear. Saya vision saya tak apa clear lah. Bos kena bagi vision ke saya. Tapi kalau apa yang bos nak, saya boleh deliver. Percaya tak? Bos tu akan rasa kagum. Tanpa dia ni, aku tak boleh pergi jauh. Yang tu kena percaya hakikat tu. Jadi kita kena tahu kedudukan kita, insya-Allah. Kita tak akan rasa susah hati. Sebab kita tahu part kita. Kelebihan aku di sini. Cakap bab vision aku tak boleh. Tapi cakap bab nak deliver, bagaimana nak buat, nak estimate, nak buat macam mana, yang tu aku pandai. So di situlah kita kena rasa kelebihan kita itulah yang menyebabkan kita boleh bagi dengan hati dalam bab tu. Itu maksud dia. Okey, Ustaz ada menyebut tentang iPhone punya pengasas. Steve Jobs. Yes. Ustaz ada sebut tentang dia. Saya ada membaca kisah
tentang apa ni iPhone, pengasas iPhone ni. Betul Ustaz cakap dia perlukan pair. Pairnya adalah bosnya tadilah. Tetapi apa yang Ustaz cakap itu betul. Tapi kalau saya mungkin ada kekurangan, mungkin Ustaz boleh kongsi juga kan. Sebab saya suka mendengar orang kata apa, Ustaz punya motivation talk ni sebab Ustaz mengambil contoh-contoh yang saya sebagai pendengar tak terjangka. Oh okey, kan dia sangat up to date dan thinking out of the box. Okey. Okey, iPhone punya pengasas ni. Bosnya berkata, kalau untuk menjadi seorang yang nampak hebat, untuk nak menjadi seorang yang nampak begitu maju, ikut cara Steve Jobs ni, dia cakap. Tapi jangan ikut cara Steven Jobs menjadi pemimpin, kerana dia cakap Steven Jobs ni dia memimpin orang di kelilingnya bukan daripada hati. Dia tak pandai menghormati orang bawah, antara yang oleh bosnya, betul tak Ustaz? Dia tak pandai, tak suka nak appreciate orang. Kan? Dan dia juga suka memanjangkan benda yang remeh, patut benda yang tak panjang tapi dia panjangkan. Kami semua ni melihat bahawa Steven Jobs ni adalah orang yang hebat mencipta handphone, iPhone. Yang kata apa, tiada tandingannya pada segi teknologinya. Balik itu, pada segi memimpin dengan hati tu, saya nampak Steven Jobs ni agak kurang. Mungkin Ustaz boleh share dengan kami berkenaan dengan orang kata apa, Steven Jobs ni sikit. Kalau kata tak menjadi saya dah pernah buat satu video pasal jangan jadi Steve Jobs. Dalam satu video saya buat, kerana dia bukan ulasan saya tau. Ini ulasan penulis buku pasal Steve Jobs. Ada satu orang bernama Walter Isaacson. Walter Isaacson ni dia tulis buku tentang Steve Jobs. Dia kata walaupun Steve Jobs ni excellent dari segi idea, brilliant dari segi vision, tapi kalau nak memimpin jangan tiru Steve Jobs. Pasal dia tak reti respect orang, dia tak tahu nak berkomunikasi dengan orang, dia kira kepala dia saja, dia nak kata apa kata. Lepas tu ada satu yang Isaacson sebut tu, orang kalau tengok Steve Jobs duduk dalam lift, tengok Steve Jobs dia takkan masuk lift tu. Sebab dia takut bila turun lift tu mungkin dah kena pecat dengan Steve Jobs. Sebab tu di antara kelebihan Steve Jobs ni pasal dia umur pendek, jadi orang tak sempat tengok keburukan dia. Betul. Lepas tu kita kata di sini ada beza vision dengan cara kepimpinan. Kita akan bercakap pasal cara kepimpinan, kita akan bercakap pasal vision. Vision ni ramai orang ada vision yang hebat, tapi kalau dia tidak ada orang yang boleh deliver vision dia, tak boleh. Cuma kebetulan vision dia tu sangat bagus, sangat power, menyebabkan orang ignore lah benda-benda kelemahan-kelemahan dia. Bayang tengok masa dia jawab bila orang kata dekat dia pasal iPhone, dia boleh kata pada orang tu pasal hang bodoh. Dia boleh kata pada orang macam tu pasal hang bodoh. Nasib baiklah orang lain tak macam tu. Orang lain cuba cover dia, orang lain cuba tutup kelemahan dia. Di situ nak menunjukkan sampai ada satu kata-kata, kalaulah nak tiru Steve Jobs, tiru idea dia. Tapi jangan tiru cara dia memimpin. Memimpin memang jahanam, hancur. So di sini kita nak ubah. Di luar sana kan ramai orang ada idea bagus. Tapi dia tak ada kepimpinan yang bagus. Kita sedang ni kena ingat. Betul yang Simon Sinek sebut betul. Kita tak boleh hire people because about their skill. Kita bukan upah orang pasal skill dia. Kita upah orang sebab because their attitude. Pasal attitude dia. Sebab skill can build. Skill tu kita boleh bina. Tapi attitude ni benda yang susah sekali. Sebab tu percaya tak? Apa yang Steve Jobs buat sekarang ni orang boleh beat. Orang boleh lawan. Orang boleh buat lebih baik. Sebab apa? Sebab mereka ada juga skill yang sama. Cuma mereka perlukan vision. Kan vision ni sebenarnya tak ramai orang ada. Tapi kebetulan Steve Jobs ada. Jadi orang agungkan dia. Tapi kalau orang yang pernah kerja dengan dia kata, oh aku tobatlah home. Kata orang kata, aku tobatlah home. Tak kerja dengan Steve Jobs. Dia gitu lah. Ketakutan mereka. Cara dia memimpin. Tu. Jadi di situ lah menyebabkan hari ni di Inlead kita kena ada benda tu lah. Kita kena ada perasaan. Kena ada jiwa, kena ada, mari kita buat benda ni kerana kita nak tengok orang lain lebih baik. Sebenarnya benda tu dia bukan buat-buat tau, dia adalah jiwa. Macam saya buat company, saya bukan cakap pasal duit, saya cakap pasal suka tengok orang ada kerja. Suka tengok orang boleh deliver something. Suka orang tengok dia ada skill, dia buat skill dia. Percaya tak? Bila kita tak cakap pasal duit,
Duit ni echo, dia akan datang last. Betul. Dia akan datang last. Kok mana bila benda dah perfect, dia akan datang last. Macam apa nama yang berlaku pada banyak company. Bila betul sistem, duit akan datang last. Jangan takut. Macam orang tanya sampai hari ni. Sampai hari ni kalau orang tanya, apa punca pendapatan WhatsApp? WhatsApp ni digunakan oleh 1.5 bilion orang di dunia. Tapi apa yang kita tengok dia jual? Dia tak ada masuk iklan. Dan dia tak ada bubuh apa notification untuk bayaran, tak ada. Nampak? Sebenarnya yang dia buat adalah dia betul-betul bagi orang percuma nak tengok orang communicate bagus. Last kali duit akan datang juga. Sebab apa duit akan datang? Sebab manusia akan willing nak bayar bila dia nampak ada value. Nanti saya kata bahawa yang ni agak susah kalau cakap dengan predator, dia tak nampak. Dia kena kira-kira dulu. Kan? Orang yang numbers game ni dia tak nampak. Sebab tu leader ada dua. Leader yang main numbers dan leader yang main feeling. Kita nak jadi yang main feeling dia lah. Menjadi leader kita insyaAllah. Ataupun bila kita nak memimpin. Kita nak memimpin dengan hati lah. Itu asalnya. Okey, itu kira kata apa, ilmu baru daripada kami. Sebab kita tak tahu pun pasal Stephen Jobs ni. Dan tiba hari tak berkongsi bila kita bercakap tentang memimpin dengan hati. Itu yang kami dapat. Satu benda yang baru pada kami. Kalau nak ikut semua orang nak membaca pasal Stephen Jobs, kita akan melihat kehebatan Stephen Jobs. Tapi tak melihat di sebalik tu. Okey, saya tertarik satu perkongsian Ustaz berkenaan dengan KFC. Di mana kerana tu dia kehilangan KFC tu disebabkan dipercayakan orang ataupun mungkin boleh tak kalau saya kata mungkin hatinya terlalu mempercayai orang disebabkan dia tak boleh nak orang kata kekalkan dia punya hak dia tu dan beri kepada orang. Walaupun sebenarnya idea untuk mencipta KFC itu adalah idea dia sendiri. Apa pandangan Ustaz? Ya, sebab tu saya sebut tadi, kenapa ramai orang cukup takut bercakap pasal bisnes? Kenapa di dunia hari ni, bila bercakap pasal bisnes, orang jadi macam, aku tak ada fikir pasal bisnes. Pasal bisnes dibayangkan tempat makan orang, tempat jatuh ke orang, kena tindah orang ni, baru boleh naik. Satu, apa yang berlaku pada KFC adalah salah satu elemen tadilah. Bila dah 600 cawangan dia boleh ada, menyebabkan ada dua orang datang. Satu Brown, satu Masih. Dia ni dua-dua ni adalah, Masih ni adalah jutawan, Brown ni adalah lawyer. Dia pun ni sanggup menawarkan pada dia 2 juta. 2 juta masa tu mungkin banyak lah kot kan. Dengan dia tak dapat apa hujung dia. Bagi dia dengan menyerah itu, dia masih ada. Sebab perjanjian yang paling jahat adalah sepanjang hayat dia masih hidup, company akan bayar pada dia $40,000 setiap tahun. $40,000 mungkin masa tu banyaklah setahun. Kan? Maknanya dia rasa, ni secure lah. Sebab dia dah banyak. Sebab untuk pengetahuan kena ingat, KFC ni dia susah sampai ketua. Dia umur 40 pun dia susah lagi, umur 50 pun dia susah lagi. Dia punya restoran dia ditutup pada umur dia 50. So dia nak build up tu dia lama. Umur 74 baru dia rasa sikit keselesaan. Jadi di situ menyebabkan dia fikir bahawa tak apa kot, orang ni boleh kot, aku pun dah tak larat dah. Tapi bila dia tengok bahawa benda tu adalah orang tadi ambil bukan nak meneruskan legasi dia. Orang tu ambil sekali nak buat untung. Jadi situ kita kena faham. Depan ni yang kita nak kena bagi tahu orang ramai adalah orang tu datang as a predator, as a friend. Kena tengok yang tu. Siapa datang tu nak makan kita ke nak ajak kita? Sebab ramai orang datang nak makan kita. Kena ingat yang tu. Sebab saya dah jumpa banyak orang. Mari Ustaz, saya nak join dengan Ustaz. Dia macam mana? Saya nak beli share company Ustaz. Dia macam tu. Dia memang nak ambil kesempatan. Dia nak tengok. Sebab dia malas buat pada awal. Sebab apa yang Sanders buat itu adalah satu benda yang sangat susah. Nak kena cipta resipi, nak kena jual. Orang-orang kaya ni dia tak nak fikir semua tu semua. Dia nak tengah jalan, dia boleh pergi, boleh bayar, boleh ambil. Dia kena ingat, boleh dikatakan kebanyakan company. Macam itulah, Coca-Cola. Pemberton yang membuat Coca-Cola tu sendiri, tak ada duit sebab dibeli oleh orang lain. Samalah company-company lain. McDonald pun benda sama. Jadi ceritanya adalah ada orang yang datang makan company, kalau kita tak protect diri kita, dia akan jadi masalah. Sebab tu di sini yang saya kata tadi, perjuangan memimpin dengan hati ini adalah perjuangan yang patut dan kena teruskan. Sebab kita nak counter perjuangan satu lagi. Perjuangan kerana keuntungan dan
numbers. Kita nak jadi kelompok tu. Lambat tak? Lambat. Payah tak? Payah. Ni yang kita kena percaya. Ba'udaj alaihimu syuqqah. Jalan ni dah lah jauh. Payah pula. Tapi kenapa buat? Kepuasan. Kita nak buat tu pasal kepuasan kita. Kita tak nak jadi kelompok tu. Kita nak jadi kelompok ini. Itu beza. Okey Ustaz, saya ada satu soalan pada WhatsApp. Kan? Ada sahabat saya bertanya. Macam mana kan kita disebut memimpin dengan hati, tapi ketua dia, bos dia, bos saya sukar untuk menunjukkan penghargaan kepada kami. Tapi kita bercakap tentang memimpin dengan hati, tetapi bos kami sukar untuk menunjukkan penghargaan kepada kami, dan ada kalanya kami rasa down untuk melaksanakan tugas. Mungkin Ustaz boleh tunjuk untuk kawan saya ni. Kalau siapa pernah baca buku Fred Factor? Buku Fred Factor ni buku yang sangat menarik. Cerita pasal Fred Shea. Fred Shea ni seorang postman. Dia ni di Denver, dia hantar surat. Dia kerjanya hantar surat, dia kerjanya adalah layan orang. Sampai satu hari, dia ni bekerja dengan kalau kita kata Pos Malaysia lah. Betul lah, dia kerja dengan US Postal. US Postal ya, dengan syarikat US punya ni lah. Syarikat macam Malaysia lah, ada Pos Malaysia gitulah. Ada satu orang motivator. Dia menarik tengok kisah Fred ni. Dia buat satu buku. Tajuknya Fred Factor. Sebab Fred ni terlampau bagus. Pergi ke rumah dia. Bila dia bercakap dengan Fred tu, Fred akan kata, Tuan kerja apa? Tuan nama siapa? Kawan ni pun perkenalkan diri dia. Yang jadi motivator perkenalkan diri dia. Dia kata, awak ni bagus lah. Awak tanya nama saya, kerja saya. Kenapa awak tanya tu semua? Tak Tuan, saya ni hantar surat. Kalau Tuan tak ada nanti, boleh saya pegang surat dan simpan surat ni. Jadi kalau Tuan ada, baru saya hantar surat ni. Kalau ada barang sampai nanti, kalau benda tu agak bernilai, saya akan jaga dulu. Baru saya hantar. Yang jumpa dengan dia, motivator jumpa, dia kata, jarang kau jumpa orang macam ni. Dia pun tulis satu buku pasal Fred Shea ni. Menyebabkan buku tu meletup, orang pun mula membuat di pejabat-pejabat tentang elemen Fred Factor. Maksudnya siapa yang bekerja baik, bagus, dia akan jadi macam Fred Factor. Cuma yang menjadi persoalannya, lepas buku Fred Factor tu meletup dan Fred Shea ni terkenal kerana memperkenalkan US Postal tadi, menyebabkan syarikat tu naik kerana nama dia. Apa bos dia buat? Adakah bos dia bagi anugerah dekat dia? Adakah bos dia bagi gaji lebih? Adakah bos dia naik pangkat? Tak. Bos dia langsung tak buat apa dia. Bos dia tadi tu lah tag predator. Kata beli hang kalau macam apa pun. Dia menghadapi keadaan tu. Jadi bila Fred menghadapi keadaan bos dia tidak appreciate dia, tidak hargai dia, maka motivator dia tanya, hang okey ke? Hang okey ke bos hang tak appreciate hang tak naik pangkat? Hang dah dikenali orang, tapi hang tetap macam tu, bos tetap tak hargai hang. Hang rasa macam mana? Dia kata okey. Tak ada masalah apa. Pasal apa hang okey? Motivator tu pula jadi tak okey. Pasal apa hang okey? Dan bos hang tak appreciate hang, tak hargai hang, macam mana hang okey? Jawapan dia, lah, aku buat ni kerana aku. Aku memang suka tolong orang. Aku memang act like this in my normal life. Aku buat ni bukan pasal bos aku. Aku buat ni pasal inilah kehidupan aku. Aku peduli apa bos aku hargai aku pun tidak. Persoalannya, kita buat tu untuk siapa? Kalau kita buat untuk kepuasan kita, lantaklah bos tak peduli apa-apa. So, itu bukan yang kita nak daripada dia. Sebab kita percaya. Kita percaya kalau bos tak tengok, orang lain akan tengok. Allah Ta'ala akan tengok. Kita akan puas. Yang penting, kita buat ni kerana kepuasan kita. Kalau kita buat kerana nak tunjuk ke orang tu, kita sakit jiwa kalau orang tak appreciate kita. Tapi kalau kita buat kerana kita, okey. Macam saya kan, bila saya buat satu benda, saya tak buat kerana orang, saya tak buat kerana siapa-siapa. Saya buat kerana saya fikir hidup ni pendek. Saya tak nak hidup saya ni, orang lain bagi direction ke saya. Saya nak, saya buat direction yang saya nak. Dan benda tu mengimarahkan dan memperbaiki dunia. So, saya tak pedulilah orang puji ke orang tak puji ke orang suka, orang tak suka. Bagi saya, bila orang puji, saya anggap tu bonus.
pembakar semangat saya. Kalau orang keji, orang tak suka, tak apalah. Dia ada pendirian dia. Yang penting kita buat apa yang kita suka. Sebab tu, percaya tak kalau kita buat apa yang kita suka, tak terikat dengan orang, kita betul-betul memimpin dengan hati untuk diri kita. Okay. Sangat orang kata apa, kupasan yang sangat menarik sebenarnya. Sangat orang kata apa, sangat menyentuh hati dan membuka minda. Okey, ada satu lagi soalan daripada Facebook. Nama dia Dinia daripada jap saya nak tengok balik daripada Dinia aku. Okey, via Facebook Dinia aku. Dia ada bertanya, dia minta saya bertanyakan kepada Ustaz. Macam mana nak tahu dia datang nak makan kita? Oh ya. Macam mana nak dia datang nak makan kita? Dia baik kita ni. Kita pun tak expect dia makan kita. Macam mana kita nak tahu? Bila okey, pasal soalan yang bagus tu. Mungkin apa? Mungkin dia takut-takut bila Ustaz dah mula cerita pasal KFC tu kan? Jadi mungkin dia dah takut-takut. Kita boleh tahu bila dia nak makan kita, bila dia datang dia duduk main numbers game. Dia datang dia nak makan kita. Dia mari cerita kat kita, kau invest yang kita orang lah, kau akan dapat revenue sekian, untung sekian. Tu start dia nak makan kita. Kau bagilah share company kau. Sebab aku bila masuk company kau, aku boleh jaga tau apa yang orang yang buat. Bila aku dapat share, aku akan boleh berikan lebih baik. Aku boleh bawa pelabur datang dengan syarat kau bagi aku share. Itu predator. Kalau orang tu betul-betul tengok kita nak maju, dia biasanya JV. Dia tak akan sentuh tentang apa yang kita punya. Dia cuma kata, aku boleh tolong hang. Cuma aku nak pertolongan tu win-win situation. Bahawa hang pun untung, aku pun untung. Aku tak nak kacau company hang. Hang tu dengan company hang. Kita B2B. Company to company. Business to business. Hang business to consumer. Aku business to business. Aku boleh buat benda ni. Tapi kita jangan menyebabkan aku rugi, hang pun rugi. Yang tu ya. Yang tu JV. Joint venture. Kita nak joint venture. Sebab dalam hidup ni, kalau tanpa joint venture, bukanlah kita kata apa yang berlaku pada KFC tu rugi, tak. Cuma apa yang berlaku pada KFC tu tidak adil, tu saja. Kalau Colonel Sanders tadi tak jual pun KFC, menyebabkan KFC tak jadi satu dunia. Itu penting juga dia jual. Tapi dia jangan menyebabkan terlepas hak, itu saja. Dia jangan menyebabkan orang tu masuk company dan jadi nak cerita tadi. Walaupun sebenarnya saya sebut tentang WhatsApp tadi. WhatsApp sebenarnya Jankum bagi free. Dia buat benda tu free. Dia dah berjalan free. Bila Facebook tengok WhatsApp ni ancaman kepada Facebook Messenger. Ancaman kepada Messenger. Dia beli Facebook. Dia beli WhatsApp. Dia beli WhatsApp 19 bilion. Dia beli. Tapi Jankum letak syarat, aku boleh jual tapi dengan syarat jangan ubah nama, kena free, jangan ada perubahan apa-apa, kena bagi free. Tak boleh, aku nak free. Yang ketiganya, jangan ada benda-benda iklan dalam tu. Jangan, tak boleh. Sebab kami, awal perjuangan kami tak ada iklan. Hari ni, Facebook ubah polisi. Dia nak masukkan iklan dalam WhatsApp. Menyebabkan Jankum pull out, tarik diri, tinggalkan WhatsApp. Dia dah tak jaga WhatsApp dah. Ceritanya adalah, kita boleh tahu orang tu jadi predator pada kita bila dia makan company kita. Tu kena hati-hati. Jangan sampai dia makan company kita. Kita boleh buat JB. Kita jangan bagi orang makan company kita. Itu daripada segi company Ustaz. Ini kalau orang yang memang kawan-kawan kita yang dulu, nak tahu dia makan kita. Itu lagi senang. Bekerja satu dengan kita ni, baik-baik dengan kita, tiba-tiba bila dia start punya Ustaz. Dia mudah ya. Dia mudah. Kita boleh kawan dengan siapa saja, kita boleh sembang dengan siapa saja, kita boleh berinteraksi dengan siapa saja. Bila diguna perkataan ni saja, ingat perkataan ni. Ni perkataan yang harus kita ni. Mai pinjam duit sikit. Tu habis. Mai pinjam duit sikit. Saya yang tu saya tengok ramai orang dalam Facebook yang connect dengan saya. Mula-mula Ustaz, saya suka dengan ceramah Ustaz terbaik. Ustaz lah idola kan. Saya kata terima kasih. Lepas tu dia pun cerita, saya Ustaz ni saya ada masalah. Nampak dah trigger dah. Ada masalah Ustaz ni, saya ada problem ni. Hujung sekali daripada Ustaz, boleh tak back in pada saya RM50? Yang tu saya tak jawab terus. Inilah orang-orang yang ambil kesempatan. Bila dia mula bercakap tentang duit, sebenarnya dia nak tahu perkenal kita, tak mengenal kita. Bila dia start bercakap tentang, hang kena transfer kat aku duit. Hang kena bayar benda dulu. Aku pakai duit hang dulu. Itu jangan. Itulah tanda orang akan perkenal kita. Yang tu kena jaga sungguh-sungguh. Saya ada banyak kawan, termasuk kawan-kawan lama.
yang bila main benda ni, dia pun connect benda dengan kita. Oh Zul, oh lah, rindu lah, lama tak jumpa. Nampak tu lain macam dah kata, ni ada benda nak makan aku ni. Kan? Lama tak pernah kontak tu, dia berkontak. Dah 3-4 hari sembang semua. Oh jom, Aizul, ada benda nak ajak hang sikit ni. Itu kita kena terus ada satu blok kita kena buat. Kena hati-hatilah, maknanya di situ ada 2-3 perkataan. Perkataannya bila dia minta kita transfer duit, dia minta kita join dia punya bisnes, dia minta kita masuk jadi orang bawah dia, itu semua perangkap. Hati-hati. Tapi kalau yang jujur tak apa, yang kita tahu dia bagi cerita jujur, dia bagi cerita tu benda betul, dan dia tak paksa kita. Dia kata, okey, aku buka hang. Kalau hang rasa benda okey, tak join. Yang tu yes. Selagi ada orang bagi ruang pada kita berfikir, itu dia orang okey. Tapi kalau dia tak bagi ruang, kalau tak join rugi. Ni semua predator, kena hati-hati. Okey, ni ada lagi benda yang sama juga, tapi agak sikit berbeza. Okey, benda yang sama tapi sebab kita melihat daripada skop yang luas kan Ustaz. Benda yang agak sama tapi mungkin skopnya agak berbeza. Ada dia tanya, macam mana dia tak makan duit. Tapi dia makan dalam konteks hasil kerja. Maksudnya kalau A buat kerja, saya ambil, saya cakap hasil kerja saya. Jadi macam mana kita nak memujuk hati orang macam ni Ustaz? Kita pilih hati ni. Saya rasa kalau orang macam tu, jenis pujuk hati je tu. Sila-sila cermin seorang tu nak memujuk hati dia kan. Jadi dia buat kerja penat, tiba-tiba orang lain ambil dan hasil kerja dia. Itu adalah hasil kerja dia. Jadi apa pandangan Ustaz berkenaan macam ni situasi je pula? Yang ni sebenarnya kadang-kadang dia kena bagi terjadi dulu. Sebab kita kena sebut untuk next time. Oh, macam ni perangai hang. Tak apa. Tak apa. Aku kenal. Itu ya. Kita kena ada benda tu. Kita kena ada benda sabar kejap. Isbiru wasabiru. Sabar je. Kita pause kejap. Tak apa. Hang untung kali ni ya. Tak apa. Tu orang bukan. Pasal benda kena ingat. Benda jenayah ke, benda apa ke, benda senaman ke, benda makan manusia, dia akan perlukan repetition. Dia perlukan ulangan. Jangan takut, dia akan repeat balik. Masa dia repeat tu, masa tu kita main. Tu our time to play. Masa tu baru kita, kalau betul-betul nak dia kita tolong dia, ada benda yang kita kena dapatkan dulu, ada benda kita kena puas hati kita dulu. Ataupun kita jangan rapat dengan dia lepas tu. Maknanya, biar kita terkenal. Terkenal ni normal. Terkenal tu normal. Sebab dalam hidup ni kalau tak terkenal, macam mana kita nak jadi lebih orang? Jadi kena tu. Cuma jangan kita, jangan betul lah. Tu yang Nabi kata, la yadkhulu fi juhri dhab marratan, tak akan masuk lubang bewak 2 kali, tu bucan dia. Sebab jangan bagi kita 2 kali kena bodoh. Sekali kena tu normal. Okey, dan satu lagi. Saya nak berkongsi dengan Ustaz kata-kata Simon Sinek kan. If we tell people what to do, we get workers. If we trust them to do their job, we get leaders. Senario dia agak berbeza sekarang ni. Apa saja yang kita buat, kita tetap kena buat. Walaupun kita tak nak, kita tetap kena buat. Walaupun dalam keadaan hati kita tak dapat menerima, tapi kita tetap kena buat. Jadi macam mana kita nak mengajak juga ketua kita di atas untuk bersama-sama dengan kita bahawa tolonglah memahami yang kami juga perlukan ruang dan peluang. Kami juga nak macam mana bos ikut kami, bersama-sama dengan kami, susah-susah dengan kami, buat kerja bersama kami, bukan mengarah. Yang berlaku sekarang. Sebab kalau kerja menunjukkan bahawa kebanyakan pekerja, saya tak stickkan mana-mana pekerja, tapi kebanyakan pekerja stres bila mana dia merasakan ketuanya di atas tidak memahami dia. Sebab dia tidak memegang, if we tell people what to do, we get workers. If we trust them to do their job, we get leaders. Macam mana Ustaz? Suatu sekarang ni ada satu problem besar tu yang saya dah hadapi daripada banyak orang yang invite saya adalah sebenarnya kebanyakan orang panggil kita untuk cakap bagi pihak pekerja. Betul. Saya sedar benda tu. Saya pernah dipanggil banyak-banyak company lah. Semua suruh saya bercakap untuk pekerja. Tapi bila dah bercakap, persoalan yang timbul adalah yang ni.
Dia tak berani cakap dalam pertanyaan umum, Ustaz. Bahaya bos ada. Lepas habis kita tu dia kata, Ustaz cakap tu senang lah. Kami dapat bos yang tak faham kami. Jadi dia tetap bercakap tentang bos tak faham. So di sini dia bukan satu direction tau, dia bukan satu pihak saja yang kena berubah, yang kena dengar, yang kena ambil inisiatif. Betul kata tadi, bos berubah, bos tak berubah. Sebenarnya baik untuk siapa? Semua orang baik untuk company, tak, baik untuk diri dia. Betul. Sebab tu hari ni kebanyakan orang, kenapa dia tak pergi jauh? Kenapa dia dekat tu saja? Kenapa dia tak pergi global? Kenapa dia tak boleh bawa benda tu dengan orang pun tak nampak dia? Sebab saya ambil contoh. Ada satu orang, dia pengarah hospital. Tapi siapa yang tak kenal dia? Semua orang dia maki hospital. Patient dia maki, doktor-doktor dia maki. Kan? Dia bukan pengarah hospital besar, dia pengarah dalam wad bersalin tu kan. Dia maki semua orang kan. Kita pun kata, kalau macam ni, hang tak pijau. Hang akan duk tani, hang akan speak tani, hang akan stuck tani. Dan memang dia stuck di situ lama, dia tak ke mana, dia tak akan boleh pergi jauh. Sebab orang pihak atas pun boleh tengok dia, kat tu lah. Kat tu dia boleh pergi. So di sini, bila nak buat perubahan tu mesti semua orang. Orang yang jadi pemimpin tadi juga kena willing untuk berubah. Betul. Orang yang memimpin. Sebab tu kata-kata Steve Jobs, kata-kata saya ni tadi adalah berkenaan dengan leader. Leader tu yang kena ubah. Dia bukan berkenaan dengan pekerja. Pekerja ni dia follow saja. Leader tu kena berubah. Hari ni ramai orang duk rasa bahawa yang kena berubah adalah pekerja. Dia sendiri tak mau ubah. Kalau dia tak mau ubah tu susah. Dia kata pekerja pun tak mau ubah. Dia tu ubah tak? Saya dipanggil di satu company untuk brief dia punya pekerja dia. Lalu saya tengok, pekerja okey, tak ada masalah. Bos tu punya problem. Bos tu ada masalah. Bos tu adalah, dia tak mau dengar langsung apa yang orang bos sebut. Dia nak suruh ubah orang, tapi dia tak nak ubah. Di sini, masalah timbul. So, apa harus buat? Apa harus kita buat? Kita kena sabar banyak. Kita kena sabar banyak. Kita kena buat kerja betul. Kita kena doa pada Allah banyak-banyak. Doa tu bukan nak kata jadi spontan tak. Doa tu maksudnya kita minta ke Allah supaya teruskan kekuatan pada kita menghadapi orang macam ni. Kan? Sebab dia ada orang bersifat bossy. Sebab tu kita tak nak bos, kita nak leader. Betul. Kita nak leader. Kita nak orang jadi pemimpin. Pemimpin adalah give and take. Betul. Pemimpin, bos adalah always want to take. Tak ada bagi apa-apa. Dia kira semua aku kena dapat. Hampa punya masalah, hampa fikir. Aku tak fikir. Tu bossy. Orang ini tak lama naknya. Dia akan mati sakit jantung. Ataupun dia transfer tempat lain. Ataupun dia akan hadapi masalah. Syarikat tu takkan. Sebab apa? Ingatlah, bila dia macam tu, bukan semua staf akan jadi baik tau. Dia akan berhadapan dengan staf yang memberontak. Sebab tu kena ingat, ada satu orang bernama Bob Chapman. Bob Chapman ni seorang yang selalu ambil company problem. Company ada masalah. Ada satu company, dia ambil alih company. Nama Hyson, lupa nama. Tapi company tu adalah company yang sangat problem. Pekerja dibezakan, orang duduk pejabat dibezakan, orang yang duduk di ni. Bayang tengok, pekerja nak keluar makan kena ada punch card. Nak masuk makan ada punch card. Nak ambil barang berkunci. Bila menyebabkan barang berkunci, psikologinya adalah pekerja rasa mereka tak dipercayai. Betul. Lama-lama company tu lingkup. Sebab memiliki bos macam tu. Jadi Bob Chapman ambil balik company tu, dia ubah balik. Tu saya kata tadi, nak cerita yang tadi, kalau bos macam tu, dia akan jatuh. Akan ambil masa jatuh. Kalau dia ada kabel pun, dia mungkin boleh turun, tapi dia tak akan dapat accident. Cuma kita lah pula kena pandai sama ada nak tukar tempat lain ataupun kita boleh buat kerja kita yang dia tak ganggu kita teruslah. Tapi percayalah, bos begitu dia tak akan lama dengan sistem. Sebab dia kacau bukan sahaja sistem dia kacau semua orang lain. Cuma kita kena sabar sikit dan kita percaya benda tu akan bertukar. Kerajaan pun bertukar kan. Sebab kalau orang yang jadi pemimpin tu tak betul, tukar. Kalau macam di Amerika sekarang ni, orang duk pening pasal Trump kan. Trump ni tak sama dengan Obama. Lain dia punya cara pengurusan dia. Orang kata pening dapat dia ni.
Tapi mungkin dia akan kekal lagi. Tapi kekal kok mana pun dia akan jatuh juga. Sebab dia tidak akan boleh memimpin lama dengan konteks dan kondisi tak betul. Jadi kena ubah. Bos kena tukar jadi leader. Bukan bossy. Okey, ini ada lagi satu soalan. Saya ada dua lagi soalan sebenarnya. Soalan yang terakhir. Okey, bagaimana kita nak pimpin hati kita agar kita sentiasa ada hati? Hati perut dan juga berhati-hati dari segi motivasi dan amalan. Kalau melibatkan hati ni, saya nampak dia memang kata bila start daripada mata jatuh ke hati ni, bercakap pasal hati ni macam tak ada titik sebenarnya. Kan? Jadi Ustaz, boleh share sikit Ustaz soalan ni, bagaimana kita nak pimpin hati kita agar sentiasa ada hati, berhati perut dan berhati-hati dari segi motivasi dan juga amalan. Kita fikir orang yang sudah kaya, orang yang sudah ada duit, orang yang banyak kewangan, dia ingat dia dah tenang, hati dia sonok tak. Dalam satu pertemuan di MIT dekat Boston, ada satu grup kaya ni jumpa. Bila duduk dalam tu, dia berbincang-bincang. Semua mereka tu mencapai jutawan lah. Jadi orang kaya, orang hebat. Tapi bila dia tanya satu soalan, adakah kamu berjaya dalam hidup? Semua pakat turun tangan, tak berjaya dalam hidup. Walaupun ada duit. Di situ kata kunci besar. Ramai orang berjalan dalam perjalanan hidup ni, dia hilang purpose. Menyebabkan hati dia hilang. Contoh, dalam anak-anak. Bila anak-anak jarang balik, anak-anak jarang tengok mak, anak-anak jarang, hati tu dah berubah. Sebab apa hati tu berubah? Pasal purpose dah hilang. Sebab tu betul. Bila orang-orang yang faham maksud hati ni jangan bagi hilang dia punya sense dia. Caranya adalah pastikan purpose kita tu tak hilang. Pasal apa kita buat benda tu? Lepas tu soalan pagi kena tanya, pasal apa aku buat benda ni? Kenapa aku nak tulis benda ni? Kena tanya hari-hari, apa benda yang aku buat? Apa benda achievement aku? Tujuan apa aku hidup? Tujuan apa aku nak? Kalau itu kita tanya, insya-Allah kita akan jumpa. Kita tak akan hilang kita punya hati tu. Saya pun membuat benda tu setiap hari lah. Tanya, aku ni macam mana? Nak ke mana? Apa benda? Dan kebanyakan orang tak sempat bertanya. Sebab tu kesibukan. Kena ambil juga take 5. Take 5 tu yang masa orang untuk fikir. Okay, boleh turun lah. Boleh turun. Nak buat apa? Macam tu. Dia kena ada benda-benda macam tu. So, nak pastikan hati kita tak mati adalah big why kita jangan lari. Kan? Macam kita kerja sekarang ni. Ada hati tak tempat kerja? Kalau tak ada hati, berhenti lah. Oh, tak boleh berhenti Ustaz. Income, yes. Ada satu alasan tak ada berhenti sebab income. Teruskan fikir bahawa sebab income lah aku kerja dulu lah. Tak apalah, aku sabarlah kejap. Bukan semua orang dapat ruang baik tau untuk boleh berhenti begitu saja dan hidup dah. Akan orang akan ada masalah. Kalau berhenti pun ada masalah. So, kita kena banyak timbang tara. Ada orang dia tak suka buat benda tu. Hati tak ada. Tapi sebab dia kena teruskan juga. Demi untuk kelangsungan hidup. Tapi kena fikirlah, tak apalah. Aku tak pergi boleh sekejap lah. Tapi depan ni kalau aku dapat jalan, aku akan buat. Itu maksudnya. Okey, ini soalan yang terakhir Ustaz. Okey. Ya. Ada seorang hamba Allah ni bertanya, boleh tak Ustaz berkongsi ataupun memberi contoh siapa pemimpin yang memimpin dengan hati? Oh ya. Mungkin kita boleh ambil sahabat Ustaz, para sahabat. Para sahabat. Abu Bakar, Ali, kan? Ya. Kan? Kalau ikut sahabat, kalau ikut tak ambil yang sekarang ni rasa macam sama-sama macam bayang-bayang kan? Jadi mungkin Ustaz boleh ambil zaman Rasulullah kita jadikan sebagai contoh, insya-Allah. Sebab kita apa? Orang kata kehadiran Nabi Muhammad SAW kan? Mungkin kita boleh. Saya ambil lah tokoh negara kita lah yang memimpin dengan hati lah. Tunku Abdul Rahman. Dia sangat menggunakan hati dalam kepimpinan dia. Contoh kenapa saya kata dia gunakan hati, ada satu cerita menarik. Satu hari dia balik ke rumah. Dia rumah dia ni masa dia jadi PM tu, di rumahnya ada banyak pekerja lah, ada India, ada Cina, ada Melayu. Jadi bila pekerja di rumah dia tu duduk bekerja, tiba-tiba ada satu pekerja Melayu ni buka TV tengok TV. Tunggu balik. Tengok balik, dia pun lari, tak sempat tengok TV. Bila Tengku masuk dalam rumah, Tengku pun kata, siapa buka TV? Dia pun ingat pertanyaan Tengku, takut Tengku nak marah.
Maka yang Cina kerja tu tak jawab lah sebab takut nanti sentimen pula kata Melayu ni buka. Jadi dia biar. Tengku pun tanya sekali lalu. Dia pun tak tanya terus masuk. Esoknya, Tengku bagi setiap bilik pekerja dia TV. Bilik dia orang ada TV, bilik orang TV. Pasal dia fikir, dia ni penat kerja nak tengok TV kot. Tu yang main buka ke dia tapi tak tutup Jadi cerita dia, orang macam ni, dia betul-betul memimpin dengan hati. Sebab tu dia boleh letak jawatan. Bila berlaku 13 Mei, patut dia tak letak jawatan. Orang bukan tak percaya dekat dia. Tapi dia rasa, tak apa aku, orang dah tak suka aku pun. Aku step down lah. Bagi orang lain naik lah. Bagi Tun Razak naik. Bagi Datuk Seri Razak naik. Bagi Tun Dr. Ismail naik. Dia ada benda tu. Memimpin dengan hati dia, maksud dia. Orang lain boleh pergi dulu walaupun dia terpaksa duduk belakang. Orang ni tak orang hari ni. Dia kira dia dulu. Dia nak jadi ketua. Dia nak jadi orang depan. Dia tak kira orang lain. Jadi tu beza di antara orang dulu memimpin. Dengan cara tokoh macam tu. Yelah, saya cakap ni dalam konteks kepimpinan tau. Bukan konteks akhlak ke kehidupan. Tu kita tak sentuh. Kehidupan tu cerita lain. Tapi cerita pasal bagaimana orang ni dia sangat ada satu feeling pemimpin yang bagus. Bayang tengok, dia ni anak raja. Dia dengan Sultan Kedah dulu, Sultan Abdul Halim. Sultan Abdul Halim tu adalah anak saudara dia, anak belakang dia. Dia letak jawatan, masa Sultan Abdul Halim jadi raja, jadi yang tangguh. Masa tu dia letak jawatan. Yang menariknya adalah, masa dia duduk di istana pun, dia suka kelok main bola dengan orang di luar. Makna daripada dulu lagi, hati dia dengan rakyat. Dia tak suka duduk dalam istana, jadi pemimpin hebat. Dia banyak kelemahan, tetapi kebaikannya adalah dia memimpin dengan hati. Dia tak boleh tengok orang susah. Dia tak boleh tengok orang menderita. Dia tak boleh tengok orang dalam keadaan kucak kacir. Itulah yang setakat ni saya nampak lah yang tak ada kepentingan bila menjadi pemimpin. Ada satu lagi. Ingat ke? Ya. Ada lagi last soalan, boleh Ustaz? Boleh. Tak apa. Okey. Daripada Zurina Abdul Aziz, dia ada bertanya, bagaimanakah hendak ubah leader yang benar-benar bersifat insan, bukan sebaliknya? The ad employees choose and treat like want to be treated. Nak ubah pemimpin sebenarnya dia kena ubah. Dia tak ada kaedah nak ubah pemimpin ni. Dia ubah pemimpin ni adalah pemimpin tu kena ubah sendirinya. Dia kena berlaku banyak peristiwa dekat dia. Maksud dia kena kecam, dia kena orang nak jatuhkan dia. Masa tu dia akan terfikir dia kena ubah sikit, kena toleransi sikit. Mana kena ada peristiwa yang jadi dekat dia lah kot. Satu. Ataupun yang keduanya memang dia secara semula jadi nak berubah. Saya ambil contoh. TMJ. Tokoh Ketua Johor. Ini orang contoh baik. Dia kalau tengok awal-awal dia penampilan dulu dengan penuh arrogant, penuh nampak macam anak raja betul. Dia ubah pelan-pelan. Dia jadi orang yang baik, orang boleh bagi motivasi ke orang. Maknanya kadang-kadang pemimpin dia boleh berubah dengan perjalanan hidup. Itu yang terbaik kali lah. Dia berjalan, dia kata, tahu dia, aku kena ubah. Itu yang terbaik. Tapi kalau dia tak boleh ubah ni, dia ada dosa. Satu, dia diubah, yang dia diubah position. Tak dia pemimpin lagi. Ataupun dia willing untuk belajar, berubah dari dia. Itulah. Jadi, nak ubah pemimpin tu sendiri. Betul yang Allah Ta'ala sebut tu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib siapa pun. Melainkan orang tu ubah. Willing nak ubah nasib dia sendiri. Dia kena ada willingness tu. Okay, Ustaz. Ya. Bila di saat-saat nak tutup dah pintu hati ni, tiba-tiba soalan ni makin banyak. Kita bicara tentang pintu hati dah nak tutup dah ni, kita nak buka hati kat tempat lain pula. Ya. Lagi soalan, boleh ke Ustaz? Boleh. Masya-Allah. Daripada pencinta negara, dia tanya, Ustaz, saya ada persoalan. Kita membicarakan soal memimpin dengan hati dan ianya merujuk pada satu pihak saja. Bagaimana pula dengan pihak yang mengikut dengan hati ini? Bagaimana pula pihak yang mengikut dengan hati ini? Orang mengikut dengan hati ni mudah bila pemimpin ada hati. Itu saja. Kalau pemimpin tak ada hati, yang di bawah tak ada hati, dia berdasarkan give and take lah. Dia berdasarkan tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi mudah ya. Follower is always follow. Itu ya. Follower kan saya ikut lah. Kalau pemimpin di atas hati tak betul, pemimpin bawah tak betul. Dia mesti yin yang tu kena ada. Jadi ceritanya pemimpin kena bagus, insya-Allah orang bawah akan bagus. Jangan takut orang bawah senang. Susahnya orang atas itu ya. Allah.
Okey Ustaz. Jadi kita dah kata apa, dah di penghujungnya kan. Cuma saya menarik dengan apa yang Ustaz berkongsi tentang Levi's. Saya bila saya mendengar tentang Levi's, di mana sejarah wujudnya jenama Levi's itu, bila saya mengamati balik dan membuat kajian secara tak langsung, saya melihat bahawa wujudnya idea mencetuskan Levi's itu disebabkan dia memimpin dirinya dengan hati. Boleh Ustaz saya bercakap macam tu? Mungkin last, orang kata buah last lah kan. Kalau orang Kedah kata buah last lah. Mungkin Ustaz boleh share dengan kami tentang Levi's tu macam mana dia memimpin dengan hati dan kemudian dia deliverkan idea itu untuk kegunaan orang ramai. Saya nampak itu saya kira sebagai memimpin dengan hati Ustaz. Ustaz? Levi's ni dia tak nak cerita, dia tak nak buat seluar pun dengan ikutnya. Dia cuma nak jual barang, cuma dia tengok keperluan orang. Bagi dia memenuhi keperluan orang nombor satu, baru orang akan follow dia. Maknanya dia pergi tu bukan, ada orang pergi nak jual barang, dia nak jual barang lah. Tapi ada orang dia pergi tu dia nak cari satu jalan. Apa benda orang nak supaya orang tu dapat benefit dulu. Yang kelebihan Levi's ni adalah dia cuba bagi orang benefit dulu. Bila orang dah puas hati, baru orang tu bagi balik benefit dekat dia dengan membayar. Sama dengan Coca-Cola sama. Coca-Cola pun benda sama juga. Dia bagi free kat orang dulu sampai orang rasa, minuman ni bagus lah. Walaupun minuman tu tak sihat, tapi sebab dia ada pemberian percuma tu, dia ada nak bagi orang rasa. Jadi cerita Levi's tadi adalah dia bukan saya mimpi dengan hati. Dia tengok orang ni ada bakat, dia gunakan bakat orang lain juga untuk bersama dengan dia. Kan? Bila Davis yang bersama dengan dia tu tahu ada bakat, dia boleh buat paku seluar tu, dia bersama dengan dia. Kemudian dia ambil kain tu pula, dia cari kain yang paling bagus untuk digunakan. Maknanya semua benda tu berjalan adalah kerana mereka lihat dia pun nak benda tu jadi terbaik. Kelebihan Levi's adalah dia nak benda tu jadi terbaik. Dia bukan nak ambil di orang. Dia fikir kalau kau ambil di orang tak lama. Tapi kalau kau buat benda bagus, berkualiti, lama menyebabkan orang akan bersama dengan aku. Itu beza dia. Pemimpin dengan hati adalah memberikan kepuasan pada orang. Baru dia fikir duit. Pemimpin predator, dia fikir duit dulu. Hal lain dia tak peduli. Itu beza dia. Wallahualam. Okey. Jadi sebelum saya minta Ustaz buat rumusan yang terakhir berkenaan dengan memimpin dengan hati ni, ada yang followers yang bertanya, Ustaz boleh tak share group ataupun channel Telegram Ustaz ataupun YouTube Ustaz untuk kita kata apa? Selalu mendengar Ustaz punya motivasi kan, nak tunggu live daripada ni bukannya boleh selalu kan Ustaz kan? Ustaz boleh dengan kalau nak ke Facebook saya Ustaz Zul Pandan. Bukan Ustaz Zul Pandan tu orang lain, Ustaz Zul Pandan. Tu. Kemudian boleh pergi ke Telegram saya ustazzul.id. Ustazzul.id. Yang tu Ustaz Zul tu rapat dah. Ustaz Zul ada double Z. Ustazzul.id. InsyaAllah. Ustazzul.id. Dengan saya punya Facebook Ustaz Zul Pandan. Join saya situ insyaAllah. Ada video hari-hari, ada insyaAllah. Kecuali Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad ni biasanya untuk keluarga. Jadi saya tak sempat lah. Yang channel YouTube mungkin Ustaz boleh share? Juga. Dia ustazzul.id juga. Ustazzul.id. Jadi maknanya Ustaz Zul ID di YouTube. Instagram Ustaz Zul Pandan. Instagram pun ada Ustaz Zul Pandan. Okey. Terima kasih yang share yang sama dan saya sebenarnya nak tarik orang-orang yang ada hati sama dengan saya. Bukan orang yang nak bergaduh, nak cari pasal, tak mau. Jadi kita nak orang itu insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kata-kata motivasi terakhir untuk daripada Ustaz untuk kami semua sebelum kita melabuhkan tirai insya-Allah dan kita ada mungkin volume 2 memimpin dengan hati. Masa tu mungkin kita dah boleh dapat feedback daripada hasil pada tu, mungkin ada volume. Terakhirnya adalah biar kita jadi orang yang sentiasa cuba nak bagi manfaat pada orang lain. Kalau kita buat yang tu, insya-Allah yang lain tu akan datang. Tapi memanglah dia akan datang kritikan, dia akan datang orang tak suka, tak apa. Kita istiqamah ya. Sebab yang penting kalau kita ada pendirian nak jadikan muka bumi ini lebih baik, insya-Allah kita akan buat untuk jadikan dia lebih baik. Dan hati kita akan ke situ. Jangan fikir pasal berapa dapat, income banyak mana. Sebab yang tu akan datang bila kita betul
kita punya cara. Jangan takut, saya sebut tadi, duit akan datang. Kok mana pun duit akan datang. Istilah yang selalu ulama pakai kan. Kalau kita tanam lalang, padi tak tumbuh. Tapi kalau kita tanam padi, lalang tumbuh. Kalau kita buat baik, baik tu macam padi lah. Lalang tu macam duit lah. Dia boleh datang, boleh tak datang. Tapi dia akan tumbuh bila ada padi. Tang mana kita buat benda, insya-Allah tentu dia akan ada jalan. Cuma yang penting sekarang ni adalah pastikan kita buat semua benda tu kerana kita memang suka benda tu. Kita nak benda tu dan kita tahu kita sedang ke arah itu, insya-Allah. Setiap di kalangan kita ni Tuhan bagi satu kelebihan. Gunakan kelebihan tu. Jangan kita pendamkan kelebihan kita, sebab kalau kita pendamkan yang tu, rugi nanti sebab kita hidup sekali ya. Sebab kita hidup sekali, umur kita pula pendek, kita pula tak banyak masa, maka gunakan sebaik mungkin. Sebab paling penting dalam hidup ni adalah kepuasan. Satisfy. Kita kena pastikan kita puas dalam hidup tu. Ya. Allah. Okay. Saya mewakili daripada pihak ILIT, CBS, dan juga daripada kementerian-kementerian lain dan juga jabatan-jabatan yang turut terlibat bersama-sama dengan kami hari ini, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami berkongsi ilmu walaupun hanya 1 jam 15 minit lebih kurangnya, tetapi sangat beri manfaat dan syafaat. Untuk menjadi seorang ketua, apa yang saya boleh rumuskan daripada yang Ustaz kongsi tadi adalah jadilah pemimpin dengan hati, bukan manipulasi tetapi memberi motivasi. Ya, terbaik. Terima kasih kepada Ustaz dan kepada semua kementerian dan jabatan dan juga orang awam yang mendengar FB Live ini, dan insya-Allah dengan keberkatan hari ini, dengan keberkatan kehadiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita semua biasa mendapat syafaat, biasa mendapat lindungan, dan kita semua dapat disatukan untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin dari hati dan menjadi pengikut yang mengikut daripada hati. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.